Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Pada 12 Februari 2025, dalam sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat, ahli Parlimen Kudat, Verdon Bahanda yang bertindak sebagai wakil rakyat bebas menekankan bahawa perjanjian Malaysia 1963 tidak perlu dirunding lagi tetapi mesti terus dilaksanakan. Verdon memetik kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dalam kempen PRU15 yang lalu menyatakan pelaksanaan MA63 tidak seharusnya tertangguh lagi. Verdon juga menyuarakan tuntutan agar 35% daripada jumlah keseluruhan kerusi parlimen diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak selaras dengan semangat MA63. Beliau menegaskan bahawa persempadanan semula kawasan parlimen perlu dilakukan untuk menjamin keseimbangan politik dan keadilan dalam peruntukan serta suara di parlimen. Sebagai contoh, Verdon membandingkan Parlimen Kudat dengan negeri Melaka. Kudat yang memiliki keluasan lebih besar hanya mempunyai seorang ahli parlimen dan 4 adun, sedangkan Melaka mempunyai 6 ahli parlimen dan 28 adun. Di manakah keadilannya di sini? Soal Verdon dalam ucapannya. Beliau juga mendesak kerajaan Madani untuk menetapkan tempoh yang jelas bagi pelaksanaan semua perkara yang termaktub dalam MA63 yang menjadi hak Sabah dan Sarawak. Katanya lagi, kerajaan Madani tidak mempunyai masa terlalu lama untuk melunaskan janji-janji yang dibuat. Rakyat sedang menilai pencapaian kerajaan dan jika janji ini tidak ditunaikan, mereka akan menghukumnya dalam pilihan raya yang akan datang. Namun, Verdon mengakui bahawa dalam beberapa aspek, kerajaan pimpinan Anwar telah membuat kemajuan yang belum pernah dicapai oleh mana-mana kerajaan sebelum ini. Katanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri atas komitmen dalam merealisasikan tuntutan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam MA63. Menurut jawapan bertulis yang diterimanya pada 29 Oktober yang lalu, terdapat 11 perkara berkaitan MA63 yang telah diselesaikan oleh Kerajaan Persekutuan. Dalam satu kenyataan pada September 2024, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof mengumumkan bahawa 11 tuntutan MA63 telah pun berjaya diselesaikan. Antara tuntutan yang telah dilaksanakan adalah termasuk yang pertama, pemindahan kuasa kawal selia bekalan gas kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, dan yang kedua, pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri 1995 membolehkan wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak menjadi anggota tetap LHDN. Dan yang ketiga, peningkatan peruntukan pembangunan bagi Sabah dan Sarawak dalam bajet 2025. Selain itu, pada Desember 2021, Dewan Rakyat meluluskan pindaan perlembagaan yang mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu yang setara dengan Semenanjung Malaysia selaras dengan semangat MA63. Pindaan ini telah pun berkuat kuasa pada Februari 2022. Namun, walaupun terdapat perkembangan positif, banyak tuntutan lain yang masih belum dilaksanakan. Antaranya ialah tuntutan royalti minyak dan gas 20% kepada Sabah dan Sarawak berbanding 5% yang diterima kini. Seterusnya, peningkatan autonomi dalam sistem pendidikan termasuklah kuasa untuk menetapkan sukatan pelajarannya sendiri. Dan lebih banyak kuasa dalam hal ehwal imigresen dan pentadbiran tanah. Meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan MA63, banyak pihak masih skeptikal terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan. Sejumlah persoalan kontroversi pun timbul. Yang pertama, adakah 11 tuntutan MA63 yang telah diselesaikan memadai? Sebilangan pemimpin Sabah dan Sarawak percaya Kerajaan Persekutuan hanya memilih tuntutan yang lebih mudah untuk diselesaikan tetapi mengelak daripada menangani tuntutan yang lebih besar seperti pemberian 20% royalti minyak dan gas kepada negeri-negeri tersebut. Pada tahun 2018, Kerajaan Pakatan Harapan menjanjikan kenaikan royalti minyak kepada Sabah dan Sarawak, tetapi janji ini tidak pernah ditunaikan.
Sarawak juga telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Petronas untuk menuntut hak terhadap sumber minyaknya, tetapi kerajaan persekutuan tetap tidak mahu melepaskan kawalan. Adakah kerajaan hanya bermain politik dengan MA63 untuk memenangi hati pengundi Sabah dan Sarawak, tetapi tidak benar-benar berniat memberikan otonomi sepenuhnya? Tuntutan 35% kerusi parlimen, adakah ini satu tuntutan yang realistik? Tuntutan agar 35% daripada kerusi parlimen diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak menimbulkan kontroversi. Jika tuntutan ini dilaksanakan, ia akan mengurangkan dominasi politik negeri-negeri dari Semenanjung. Ketika Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Sabah dan Sarawak mempunyai lebih daripada 33% kerusi parlimen. Tetapi selepas persempadanan semula, peratusan ini berkurang kepada sekitar 25% sahaja. Jika tuntutan ini diterima, Sabah dan Sarawak boleh menjadi blok kuasa utama dalam politik Malaysia yang boleh mengimbangi pengaruh parti-parti Semenanjung. Adakah negeri-negeri di Semenanjung Malaysia akan menerima perubahan ini, atau adakah mereka akan menentangnya kerana bimbang kehilangan kuasa politik? Seterusnya, MA63 dan sentimen Bornean exit. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat peningkatan dalam suara-suara yang menyeru Sabah dan Sarawak untuk keluar dari Malaysia jika hak-hak mereka terus diabaikan. Pada tahun 2020, satu tinjauan mendapati lebih 60% rakyat Sarawak percaya bahawa negeri itu lebih baik bersendiri daripada terus berada dalam Malaysia. Pemimpin seperti Jeffrey Kitingan daripada Star dan Peter John Jaban daripada aktivis hak Sabah pernah menegaskan bahawa jika MA63 terus diabaikan, Sabah dan Sarawak harus mempertimbangkan opsi untuk merdeka. Adakah ini hanya gertakan politik atau adakah sentimen ini benar-benar semakin berkembang? Kesimpulannya, MA63, hak yang perlu dipertahankan. Perbincangan mengenai MA63 bukan hanya berkisar tentang autonomi negeri tetapi juga tentang kepercayaan antara kerajaan persekutuan dan rakyat Sabah dan Sarawak. Jika MA63 benar-benar dilaksanakan sepenuhnya, ia boleh, yang pertama, mengembalikan hak Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu yang setara dalam Malaysia. Seterusnya, meningkatkan kepercayaan rakyat Sabah dan Sarawak terhadap kerajaan persekutuan. Dan seterusnya lagi, membawa pembangunan lebih seimbang di seluruh Malaysia. Namun, jika kerajaan gagal menunaikan janji-janji ini, Sabah dan Sarawak mungkin terus kehilangan kepercayaan terhadap sistem persekutuan. Itu adalah satu risiko yang boleh mencetuskan lebih banyak ketegangan politik dan ekonomi di masa hadapan. Bagaimana pula dengan pandangan anda? Adakah kerajaan benar-benar ikhlas dalam melaksanakan MA63 ataupun sekadar bermain politik? Adakah Sabah dan Sarawak akan kekal dalam Malaysia jika hak-hak mereka terus dicabuli? Kongsikan pendapat anda ataupun ulaskan pandangan serta pendapat anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Terima kasih kerana terus bersama-sama kami. Jumpa lagi di video yang akan datang.